Ini saya bahagikan Mandarin kepada empat aspek. Sebabnya setiap aspek ni sama pentingnya dalam bahasa Mandarin. So yang first adalah fa-in, which is sebutan. Okay. Walaupun kita tengok macam perkataan pinyin tu macam perkataan bahasa Melayu kan, ABC, tetapi dia punya sebutan tu tak sama dengan sebutan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okay. Yang kedua adalah shangxiao. Ini adalah nada dalam bahasa Mandarin. Okay. Seterusnya hanzi. This is the Chinese character. Dan wenfa ialah tata bahasa. So kalau nak tahu, okay, dalam bahasa Mandarin, so bahasa Mandarin ni adalah bahasa yang lain daripada bahasa-bahasa yang lain, di mana perkataan dia setiap satu karakter tu membawa maksud yang berbeza. Jadi contoh kalau dalam satu ayat tu kita nak cakap saya suka makan nasi. So ada karakter untuk saya, karakter untuk suka, karakter untuk makan, karakter untuk nasi. So karakter dalam bahasa Mandarin tu setiap karakter ada maksud yang tersendiri. So total karakter dalam bahasa Mandarin ada banyak sumber Ada yang kata lebih daripada 100,000. Ada yang kata lebih daripada 50,000. Tapi saya ambil satu sumber ni dia kata 80,000 perkataan Mandarin. So nak tanya lah, korang sanggup tak belajar 80,000 perkataan ni? Senang. Cuba. Boleh cuba? InsyaAllah. Cuba insyaAllah. Wah, okay, semangat. Bagus. Okay, 80,000 perkataan Boleh Dah hafal ke? Ni lagi nak pergi seterusnya. Dalam kamus bahasa Mandarin, modern dictionary so dia ada lebih kurang 20,000 perkataan. So 1/4 daripada 1/5 daripada total characters dalam bahasa Cina. So dia 20,000. So sanggup tak nak hafal satu kamus ni? Kamus bahasa Melayu dah hafal belum? 20,000 perkataan. Gitu. Sekarang nampak macam banyak Slowly but surely. Okay, so 20,000 adalah modern dictionary. So kalau sanggup hafal 20,000, bolehlah kira dah hafal satu kamus lah. Tetapi orang Chinese native yang educated, diorang boleh kenal on average 8,000 karakter. So ni adalah Chinese yang educated. Okay, so 8,000. Dan kalau nak fluent bercakap bahasa Mandarin, okay, kita cuma perlu kenal on average 2,000 karakter. So 2,000 karakter dah boleh fluent ni cakap Mandarin So nampak lagi senang kan? Daripada 80,000 jadi 2,000. So tapi nak lagi senang, kalau you all dapat recognize 600 karakter dalam bahasa Mandarin, 600 sebenarnya dah boleh bercakap basic conversation dalam bahasa Mandarin. Kiranya kalau bercakap dengan orang Cina tu, dah boleh start a conversation, dah boleh cakap tentang weather, dah boleh cakap tentang kita suka apa, kita background apa, Malaysia ni macam mana. So 600 karakter ni dah membolehkan kita bercakap basic bahasa Mandarin. So sekarang ni kedengaran macam senang lah kan bahasa Mandarin kan. Daripada 80,000 dengan 100 je. Sikit je. So moving on to fa'in ni. So fa'in ni adalah fa'in ni adalah pronunciation, cara membunyikan, mengeluarkan bunyi dalam bahasa Mandarin. Itu sebenarnya ada dua sistem. Satu ialah zhuyin dan satu ialah pinyin. So zhuyin ni dia masih digunakan pakai di Taiwan. Sebenarnya dia adalah before kewujudan pinyin ni, di China pun diguna zhuyin, tetapi dia romanizekan supaya lebih mudah untuk orang membaca, membunyikan karakter bahasa Mandarin ni. So tapi di Taiwan masih mengekalkan zhuyin, dan di China, di Malaysia, Singapura dan kebanyakan negara yang ada guna bahasa Mandarin, dia menggunakan pinyin. Okay. Ini adalah zhuyin. Okay. So setiap simbol ni dia membawa bunyi yang tersendiri.
So contoh ni ada bunyi dia, ni ada bunyi dia, ni ada bunyi dia. Dan kita akan menggunakan, maknanya bila kita menaip dan kita nak cari perkataan macam ni, kita akan type macam mana perkataan tu, satu karakter tu dibunyikan. Dan kita akan jumpa perkataan tu. So tu macam mana orang menaip dalam bahasa Cina. Kalau kita imagine kan, kalau 80,000 karakter macam mana nak menaip dalam handphone kan. Jadi ni adalah cara dia. Okay. Tetapi di Cina, saya tadi kata, kita gunakan pinyin. So pinyin ni macam ni lah yang kita tahu ni lah QWERTY keyboard ni. So contoh bila kita tulis how, H-A-O, dia akan keluar macam ni. So semua ni nampak simbol karakter-karakter ni semua ni adalah sebutan dia how. Tetapi maksudnya berbeza. So macam saya kata tadi lah kan, kenapa tone tu penting? Sebab tone tu dia ada, dia bila beza tone, dia akan beza juga karakter dan maksud dia. Okay. So, continue. So yang kita kata tadi Hanzi adalah Chinese character, right? So ni adalah contoh Chinese character. Siapa yang boleh baca tu memang power lah. Maksudnya Chinese dah power dah lah. So ni adalah Chinese character dan pinyin ni adalah cara membunyikan karakter ni. So contoh yang ni, wo. Ni adalah cara bunyikan dia, wo. Ni, I. So this is how you sound it, I. Dan yang biru ni adalah ni. So kita akan baca yang atas ni. Okay. Kalau orang Cina dia akan baca kat sini. Tapi dia akan membunyikan macam ni. So, wo, I, ni. Okay. Setakat ni semua clear Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay. So senang nak faham So, okay, saya bahagikan pinyin ni kepada dua. Yang satu adalah initials dan satu lagi adalah finals. So initials ni adalah perkataan yang berada di depan ni kalau tengok. Dan dia terdiri daripada konsonan. Dan finals ni adalah perkataan, okay, sebutan ni yang berada di belakang. So sekarang ni kalau tengok saya analogikan initials dengan final ni macam pokok lah. So kalau pokok, kalau buah ni kat atas ni, dia perlukan akar untuk hidup tu tak? Tapi kalau akar tanpa yang atas ni masih boleh berdiri. Macam itulah ibarat analogi dia. Jadi sama juga macam initial ni adalah ibaratkan buah kat atas ni, buah daun. Dan finals ni adalah akar dia. Jadi initials kalau tak ada finals, dia takkan ada bunyi. Tak wujud bunyi initial sahaja. Tapi finals, kalau tanpa initial pun, dia masih boleh menjadi satu bunyi yang lengkap. So contoh, kita ambil tadi wo ai ni. So wo ai ni, contohnya wo, initial dia adalah W, final dia adalah O dan ini adalah tone dia, tone 3. So I, kalau kita nampak I ni, dia tak ada initial pun sebenarnya. Dia hanya ada final. So tu yang kata final ni dia boleh hidup tanpa initial, tapi initial tak boleh hidup tanpa final. So ni I dan ni, so N initial dan I adalah final. So macam itulah. So boleh ingat analogi dia adalah macam pokok tadi lah. Akar boleh hidup, tapi pokok kat atas tak boleh, tak ada akar. Ini adalah contoh-contoh lain. Okay. Dalam, maknanya ni karakter dan ini adalah sebutan dia. So ni adalah karakter dia dan ni adalah pinyin dia, fa'in dia, cara menyebutkan. So setiap karakter ni dia akan ada bunyi-bunyi dia yang sendiri.